Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, bertemu kembali kita dalam membicarakan tentang mukjizat saintifik Al-Quranul Karim. Al-Quran merupakan kitab wahyu yang telah Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang juga merupakan mukjizat sepanjang zaman. Mukjizat Al-Quran telah pun diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kali ini saya akan bicarakan tentang mukjizat saintifik Al-Quranul Karim dalam bidang ilmu hematologi. Hematologi merupakan salah satu bidang sains yang merupakan berasal daripada dua perkataan Greek. Hematologi berasal daripada dua perkataan Greek, iaitu haima bermaksud darah, logia bermaksud kajian. Jadi hematologi ialah kajian yang mengkaji tentang darah. Ia juga termasuk kajian terhadap sel darah merah dan juga sel darah putih yang ada dalam tubuh manusia. Cuma apa yang saya nak bincangkan pada hari ini ialah tentang bahaya meminum darah, sebab ada beberapa tempat di dunia yang telah menjadikan amalan meminum darah itu sebagai amalan dalam kehidupan mereka, ataupun meletakkan darah dalam makanan-makanan mereka. Sejauh manakah ia memberikan bahaya kepada kesihatan manusia, dan apakah pandangan Islam terhadap perkara ini? Kita lihat, sejak 1400 tahun yang lalu, Al-Quran telah pun secara jelas mengharamkan untuk kita memakan ataupun meminum darah. Dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga, Allah SWT telah pun berfirman, "Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih." Dan diharamkan ke atas kamu untuk memakan bangkai, darah, daging babi dan haiwan yang disembelih atas nama selain Allah SWT. Secara jelas dalam ayat ini Allah memberikan keterangan kepada kita semua berapa perkara yang diharamkan, iaitu haram makan bangkai, haram mengambil darah, memakan ataupun minumnya, haram memakan daging babi, dan haram untuk kita memakan sembelihan yang bukan disembelih atas nama Allah SWT. Demikian juga dalam surah Al-An'am ayat 145, Allah SWT menjelaskan darah bagaimanakah yang diharamkan. Sebab apabila kita sembelih binatang, ada darah-darah yang masih lagi melekat walaupun telah pun dicuci berulang kali, ya. Apakah darah yang diharamkan? Illa ayakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahmal khinzir fa innahu rijsun. Kecuali makanan itu merupakan bangkai ataupun darah yang mengalir ataupun daging babi, kerana sesungguhnya semuanya itu adalah rijsun, kotor, najis. Dalam ayat ini Allah memberikan pengkhususan. Darah yang diharamkan ialah darah yang mengalir. Ya, mungkin ada yang bertanya, bagaimana organ binatang yang banyak mengandungi darah? Contohnya hati, limpa. Ia adalah organ yang halal dimakan walaupun tidak bagus untuk badan kita, namun ia bukan darah yang mengalir. Yang diharamkan ialah darah yang mengalir dalam tubuh manusia, dalam tubuh binatang. Demikian juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah SWT menjelaskan kepada manusia tentang keperluan untuk kita mengambil makanan yang baik. Hadis pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Wahai manusia, sesungguhnya Allah ini baik dan Allah tidak menerima melainkan perkara yang baik. So Allah SWT menjelaskan di sini, Allah tidak menerima melainkan perkara yang baik. Jadi kemudian kita lihat apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW lagi. Innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Sungguhnya Allah memerintahkan kepada orang yang beriman seperti mana apa yang telah diperintahkan kepada para rasul. Apakah perintahnya? Yaitu ya ayyuhar rusul, wahai para rasul,
Kulu minat tayyibati, makanlah benda-benda yang baik, wa'malus salihah, dan lakukanlah amal saleh. Inni bima ta'maluna alim, sungguhnya kami maha mengetahui terhadap apa yang kamu lakukan. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 51 ini, Allah menjelaskan kepada kita bahawa Allah memerintahkan kita untuk memakan benda-benda yang baik. Berarti benda yang dihalalkan oleh Allah SWT benda yang baik, dan sebaliknya benda yang diharamkan oleh Allah SWT adalah perkara yang tidak elok. Kita lihat sudut kesihatan, sudut sains. Apakah penemuan-penemuan saintifik tentang bahayanya darah? Dalam tubuh manusia dan juga binatang yang hidup ini ada darah yang mengalir. Ada binatang yang tidak ada darah seperti mana lalat, sebagainya, kumbang ya. Tapi binatang yang ada darah, pengaliran darah dalam pembuluh darah amat penting dalam kehidupan manusia. So apabila darah tidak mengalir, berarti seorang itu akan meninggal dunia. Namun demikian, ia berbeza keadaannya dengan darah yang diminum ataupun darah yang dimakan yang dimasukkan ke dalam perut. Ya, itu darah yang mengalir dalam pembuluh darah ataupun urat manusia. Tetapi darah yang diminum yang masuk dalam perut itu, ia apabila diolah sebagai minuman ataupun makanan, darah ini mendatangkan mudarat kepada peminum dan pemakannya, sebab ia mengandungi racun yang memberikan bahaya ataupun mudarat kepada manusia. Kita lihat kajian-kajian saintifik yang telah pun dikaji. Contohnya kajian yang dilakukan oleh Benjamin Rafford, di mana beliau menyatakan bahawa orang yang kerap minum darah kemungkinan akan berhadapan dengan masalah penyakit hemochromatosis. Hemochromatosis bererti kandungan zat besi yang berlebihan dalam tubuh manusia, kerana dalam darah mengandungi zat besi yang tinggi. Apabila seorang itu mengambil darah dengan jumlah yang banyak dan kerap, ia boleh membawa kandungan zat besi yang banyak dalam tubuh yang boleh menimbulkan berbagai masalah pada badan seperti rosak hati, paru-paru berair, tekanan darah rendah, dehydration, dan juga penyakit gangguan saraf. So, penyakit inilah yang disebutkan sebagai hemochromatosis, disebabkan oleh kandungan zat besi yang tinggi. So, ini perkara yang pertama. Perkara yang kedua, analisa kimia juga mendapati bahawa antara kandungan yang ada dalam darah ialah asid urik yang tinggi. Kandungan asid urik yang tinggi boleh menjadi racun pada tubuh manusia yang merupakan elemen yang cukup bahaya pada manusia. Orang yang kena gout contohnya adalah disebabkan kadar asid urik yang tinggi dalam tubuh, dan ia boleh menyebabkan toksik dalam badan meningkat yang akhirnya boleh menimbulkan berbagai-bagai penyakit. Dan inilah kajian yang dilakukan oleh Arthur Anderson atau Arthur Anderson dalam kajian beliau tentang kandungan asid urik yang ada dalam darah. Yang ketiga, darah juga boleh mengganggu sistem pencernaan manusia. Apabila seorang meminum darah, darah tersebut tidak dapat dicernakan dengan baik oleh tubuh. Dan lantaran itulah orang yang minum darah, apabila dia buang air, najis dia akan menjadi warna hitam. Nak gambarkan bahawa tubuh kita tidak dapat menghadamkan darah dengan baik. Yang keempat, pengambilan darah segar, terutamanya darah babi yang diamalkan oleh terutamanya penduduk di Vietnam dan China dalam makanan mereka. Bukan hanya diminum, bahkan ditambahkan darah segar babi ke dalam makanan mereka, telah pun terbukti menjadi sebab utama penyebaran penyakit trichinosis. Dia merupakan sejenis cacing yang terdapat di dalam darah babi. So, pengambilan darah babi fresh ini menyebabkan cacing ini boleh berjangkit dalam tubuh manusia. Demikian juga pengambilan darah fresh ini boleh menyebabkan penyebaran darah Streptococcus sinus meningitis yang merupakan jangkitan bakteria yang merebak di kalangan
penduduk Asia, 90% penyakit ataupun bakteri ini ada pada masyarakat di benua Asia. Daripada seluruh penduduk dunia, 90% adalah terdiri pada penduduk Asia kerana mereka lah masyarakat yang banyak makan babi. Kajian ini dilakukan oleh Dr. Wu Thailand Huang bersama dengan 6 orang rakannya terhadap bahaya pengambilan darah untuk kehidupan manusia. Darah juga mengandungi unsur beracun seperti karbon dioksida. Apabila seorang minum darah yang mengandungi karbon dioksida, ia akan menyebabkan kadar karbon dioksida dalam tubuh manusia meningkat tinggi. Ia mungkin dalam pengambilan yang sedikit tidak nampak mudaratnya, namun demikian pengambilan dalam jangka masa yang panjang dan jumlah yang banyak boleh membawa maut. Karbon dioksida ini boleh membawa maut. Sidang sekalian, sejak 1400 tahun yang lalu, Islam telah pun mengharamkan darah. Al-Quran telah pun menjelaskan bahawa darah adalah haram bagi orang yang beriman. Demikian juga makan bangkai. Sebab bangkai ini kebiasaannya darah itu tidak keluar pada tubuh. Hikmah kenapa umat Islam disyariatkan untuk menyembelih binatang ialah apabila binatang disembelih ini, jantung akan mengepam darah dan darah akan tersembur keluar. Darah yang mengalir pada tubuh haiwan ini akan tersembur keluar, dan apabila darah ini habis, tidak boleh mengalir lagi, dikala itulah binatang akan mati. Jadi binatang yang mati disembelih, darah yang mengalir itu bersih dalam tubuhnya. Manakala bangkai, di antara hikmah pengharaman bangkai ialah dalam bangkai itu ada darah yang mengalir dalam tubuh tetapi tidak dikeluarkan dalam tubuh. Dan walaupun dipotong tetapi jantung sudah tidak mengepam, maka darah itu tidak akan mengalir keluar. Sebab itulah binatang yang disembelih ini dengan cara Islam, dagingnya adalah bersih sebab tidak ada darah yang mengalir dalam tubuh berbanding dengan bangkai. Dan inilah hikmah pengharaman darah yang disebutkan dalam Al-Quran, di mana Allah SWT menjelaskan dalam surah Al-Ma'idah ayat yang keempat, yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat. Mereka bertanya kepadamu, wahai Rasulullah, apakah yang dihalalkan pada mereka? Katakanlah, wahai Rasulullah, dihalalkan bagi kamu semua perkara-perkara yang baik. Jadi perkara yang Allah halalkan untuk kita makan dan minum adalah perkara yang baik. Apa yang boleh kita fahami di sebalik itu ialah apa yang tersirat di sebalik apa yang tersurat. Apa yang diharamkan oleh Allah SWT adalah perkara-perkara yang tidak elok, perkara-perkara yang buruk. Namun demikian, ayat berikut ini lebih jelas menjelaskan perkara tersebut. Wa yuhillu lahumut tayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Allah SWT menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. So penjelasan Al-Quran di sini amat terang dan nyata, di mana Allah SWT mengharamkan perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang tidak elok. Dan di antara perkara yang diharamkan oleh Allah SWT ialah meminum darah ataupun memakan darah yang dibekukan. Dan fakta-fakta saintifik telah pun saya jelaskan tadi. Penemuan-penemuan moden, bahayanya pengambilan darah secara saintifik dibuktikan oleh bidang sains. Dan fakta ini selari dengan apa yang disebutkan oleh Al-Quran. Subhanallah, Nabi Muhammad telah pun menjelaskan kepada kita 1400 tahun yang lalu. Bukankah ini bukti mukjizat saintifik Al-Quran, di mana Allah SWT menjelaskan dalam surah Fussilat ayat 53, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan terus pertontonkan pada manusia tanda-tanda kebesaran kami pada alam maya ini dan juga pada diri manusia sendiri, hatta yatabayyana lahum, hingga menjadi dalil dan bukti pada mereka annahul haq, Quran benar datang pada Allah SWT. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Wahai manusia, tidak cukupkah segala fakta-fakta ini, penemuan-penemuan ini menjadi dalil dan bukti benar Al-Quran datang daripada Allah SWT. Sidang saudara sekalian, bukankah ini bukti mukjizat saintifik Al-Quranul Karim? Bahkan
fakta-fakta saintifik akan terus dibongkar daripada semasa ke semasa, membuktikan kebenaran Al-Quran, membuktikan benarnya Al-Quran adalah mukjizat saintifik sepanjang zaman. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.